لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ عبد الصمد البالمباني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada mengumpamai akan dia oleh sesuatu, dan iaitu yang mendengar dan yang melihat. Jadi hari ini insya-Allah kita selesai membicarakan sifat tanzih. Tanzih ni makna kata tak tersentuh, tak terkena Allah Ta'ala itu daripada segala sifat kekurangan. Jadi mana Allah Ta'ala ni sentiasa bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi dimaksudkan dengan mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Makna kata bersalahan Allah Ta'ala tu daripada segala baharu ni. Makhluk ni tak sama dengan Tuhan. Dan Tuhan pun tak sama dengan makhluk. Jadi kita mengaji Usuluddin ni supaya jangan sama sekali kita mengiktikadkan sifat makhluk tu ada pada Allah, ataupun sifat Allah tu ada pada makhluk. Allah bersifat dengan sifat ketuhanan. La ilaha illallah, tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicara ni sifat-sifat ketuhanan Allah. Oleh itu yang bersifat dengan sifat ketuhanan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meletakkan sifat ketuhanan tu kepada makhluk, dia jadi syirik lah. Jadi syirik. Sebab itu Imam Ghazali bimbang. Maknanya hari-hari kemudian ni manusia nak menyamakan Allah dengan makhluk, maka diletakkan satu sifat khusus walaupun asalnya sifat, makna kata ikut Mansur Maturidi ataupun Imam Abu Hasan Sy'ari, mukhalafatul ta'ala hadis ni dia masuk sifat salbiyah. Tapi makna kata sifat mukhalafah ni dia letak satu sifat khusus untuk memberi penekanan kepada kita supaya jangan kita menyamakan diri kita dengan Allah Ta'ala ataupun kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tak boleh. Tuan sebut tuan-tuan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Takkan kau lihat Muhammad orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Makna dia bertuhankan diri dia sendiri. Makna ada lah tu. Itu perbicaraan lagi halus. Kita bicara dalam ilmu tasawuf, terutamanya kitab hikam. Dia menyebut ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia kata aku. Ni rumah aku, pangkat aku, jawatan aku, harta aku. Sedangkan kita tak mampu tuan-tuan nak memiliki harta, melainkan Allah bagi kita harta. Bahkan diri kita ni pun dijadikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum. Allah yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan juga perbuatan kamu pun Allah bagi jadi. Lepas tu bagi ahli sufi, mereka nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh supaya tidak diletakkan sifat ketuhanan itu pada diri. Mutakabir, sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Bila kita bersifat sombong, ulama sufi kata itu syirik khafi. Kita pun nak sombong.
Sedangkan yang berhak sombong, mutakabbir, Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Nama Allah yang bersifat dengan sifat sombong. Sombong tak boleh kita letakkan pada diri kita. Jadi mereka sentiasa mensucikan diri mereka dengan sifat-sifat kehambaan, kerana mereka nak mengabdikan diri pada Allah. Sungguh-sungguh jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sampai penghujungnya, kata musannif rahimahullah taala, ni dalil yang menyatakan tanzihnya Allah, tak tersentuh Allah Ta'ala tu dengan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat baharu. Apa dia? Laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidak, kamislihi, sepertinya Allah itu, syai'un, oleh sesuatu. Allah tu tak serupa dengan sesuatu, dan sesuatu pun tak serupa dengan Allah. Pada sudut apa? Zat, sifat dan af'al. Zat, sifat, af'al. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, yang kita mengaji wujud. Wujud dinamakan sifat nafsiyah. Nafsiyah ni asal katanya nafsun. Nun fasin. Nafsun. Jadi nafsiyah. Nafsun ni bahasa tauhidnya zat. Bukan zat besi tu. Zat vitamin apa tu, bukannya tu. Ni zat ni mana diri. Dia panggil zat ataupun nafsun atau diri. Sifat diri, sifat yang bangsakan kepada diri. Macam kita hubungan Assalamualaikum, salam. Pak Mat ada ke? Mana ada, mati bila lama dah. Ada tu apa? Dibangsakan kepada diri. Ada. Assalamualaikum, salam. Pak Mat ada ke? Ada apa? Diri Pak Mat tu ada. Pak Mat ada ke? Tak ada, mati lama dah. Tak ada tu dibangsakan kepada diri. Diri itu nama zat. Zat tu bahasa Arab dia panggil nafsun. Maka wujud tu dinamakan sifat nafsiyah. Zat. Macam mana zat Allah Ta'ala? Bila kita bicara mukhalafah, tanzih, sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat baharu. Zat Allah kita tak tahu macam mana. Kita pun tak pernah tengok diri Allah Ta'ala. Kalau zat makhluk kita tengoklah kan. Berjirim, berjisim. Berjisim ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Semua ni dipanggil jisim. Tangan pula, ni tangan. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada urat, ada darah. Semua ni dipanggil jisim. Bukan jisim mengaji fizik tu. Jisim fizik lain. Satu jirim berjisim 3 kilo. 3 kilo tu timbang di darat bersama, timbang dalam laut bersama. Padahal kita timbang dalam laut dia ringan. Timbang di darat dia berat. Kan? Tapi bila kita sebut jisim 3 kilogram, 3 kilogram tu kira di mana-mana timbang pun dikira 30 kilogram bagi jisim. Macam tu lah lebih kurang. Tapi jisim ni lain. Urat, tulang, darah, daging, apa lagi kah? Ni jisim. Ada jirim. Jirim tu lah getih batu apa semua tu, bulan, bintang semua dipanggil jirim. Besi, logam, semua dipanggil jirim. Zat Allah bukan berjisim, bukan berjirim. Tapi macam mana? Mana aku nak tahu. Cuma disebut mukhalafah. Tuan sebut mukhalafah. Tuan sebut laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa Allah Ta'ala oleh sesuatu. Sesuatu tak serupa Tuhan. Bila tak serupa, bukan jirim, bukan jisim, bukan apa, bukan itu, bukan ini, bukan semua, bukan. Ada halui lagi. Kan? Macam jauhar, udara, apa lagi, atom-atom yang halus-halus. Bukan, semua bukan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, berkesudahan oleh orang yang mengetahui, tak tahu. Itulah tahu. Last sekali, wallahu alam. Allah saja yang mengetahui. Kita cuma setakat tahu yang Nabi bagi tahu, yang Quran bagi tahu, Allah zatnya, dirinya tak sama dengan makhluk. Sebab itu bila sebut Allah tu bertangan, berkaki, berapa itu yang ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama khalaf mentakwil. Makna ini dinamakan ayat musyasyabihat yang perlukan pentakwilan.
Maka ditakwilkanlah tangan tu dengan kuasa ta'yid. Yadun ta'yid kuasa. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mana Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sifat kehambaan, sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan. Kita hakikat diri kita ni tak ada haula, tak ada quwata. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita mengaji kudrat nanti. Last sekali kita kata la qadirun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Kalau Tuhan berkuasa, kita pun berkuasa, jadi dua yang ada kuasa. Tak ada yang kuasa, yang hanyanya Allah Ta'ala. Kuasa kita ni dipanggil majaz. Pinjam cakap saja. Tak bercakap susah lah. Kan orang tanya kat kita, macam mana hang boleh sampai sini? Aku sampai dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Dia aku tanya hang naik apa? Aku dengar cerita hang ni makan ubat, hang ni sakit, hang demam, hari ni sihat, hang makan ubat apa? Yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi aku tanya, hang makan ubat apa? Aku demam macam kamu juga, aku nak makan ubat. Itu dipanggil majas, untuk cakap-cakap sembang. Kan? Hang ada anak ke? Tidak ada anak, melainkan milik Allah Ta'ala. Dia cakap begitu, kita apa pening kepala. Kan? Betul lah, hakikatnya milik Allah. Tapi kita ni segi cakap, boleh majas, pinjam cakap. Gitu saja kan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dah faham tentang zat Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kemudian sifat Allah Ta'ala. Sifat mana sifat Allah Ta'ala tu? Yang kata sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 ni sifat ma'ani. Tu sebenar-benar sifat. Makna sifat tuan-tuan yang berdiri dengan zat, yang ada pada zat, itulah sifat. Macam tangan kita ni tuan, tarik baju ni, tengok tangan putih. Putih tu sifat yang ada pada zat. Putih itulah sifat. Kan? Putih tu yang dapat dilihat. Darah tu zat, merahnya sifat. Darah merah tu sifat. Baju ni zat, putihnya sifat. Sifat ma'ani ni tuan-tuan sekalian, yang 7 ni, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Tuhan nak buka hijab di akhirat besok, kita boleh melihat zat Allah, melihat sifat Allah Ta'ala yang berdiri dengan zatnya itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ketujuh sifat ma'ani semua ada takluk. Kecuali yang tak ada takluk, hayat. Hayat tak ada takluk. Hayat cuma mengesahkan sifat-sifat yang lain. Macam kita lah kan, nak kata dia berkuasa ketika dia hidup, walaupun dia telah mati tapi masih berkuasa. Mana boleh dah mati, kuasa apa? Dia tu pandai, bersifat ilmu, profesor. Walaupun dia dah mati tapi masih pandai. Dah mati pandai apa lagi? Tak sah nak kata dia bersifat kuasa, berkehendak. Hidup, ilmu, hayat, ilmu, sama', basar, kalam. Tak sah nak kata sifat ni, melainkan di kita i'tiqad, kita kata dia hidup. Kan? Dia hidup. Kalau dia mati, tak ada kuasa. Tuhan takkan mati-mati. Tuhan tu berkuasa sampai bila-bila. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal. Kuasanya tak ada permulaan, kuasanya tidak ada kesudahan. Sifat ma'ani yang 7 tu semua ada takluk kecuali hayat. Hayat ni mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain, dipanggil sifat idrak. Tuan-tuan sekalian, untuk gambaran yang lebih jelas, apa hubungan sifat ma'ani dengan sifat salbiah? Sifat salbiah ni tuan-tuan, namanya salbiah. Asalnya salbun, insilap. Mana insilap itu menafikan yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang tak layaknya apa? Pertamanya khidam. Khidam ni menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Apa yang Tuhan tak layak? Ada permulaan baharu. Adanya permulaan itu tidak layak bagi zat diri Allah dan sifat-sifat Allah yang 7 tadi ni. Maka lafaz yang menafikan makna kata yang tak layak tu, lafaz yang tak layak tu dinamakan, lafaz tu menafikan tak layak tu kita namakan khidam. Baharu ni tak layak bagi Allah Ta'ala. Maka perkataan yang menafikan bahawasanya Tuhan tidak baharu, bukan baharu, menafikan baharu, lafaz tu namanya qidam. Qidam tu satu perkataan yang menunjukkan bagaimana zat Allah dan sifat Allah. Maka fahamlah bila Tuhan sebut huwal awwalu wal akhiru, dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tidak ada permulaan. Apa tak ada permulaan? Zat Allah tak ada permulaan. Diri Tuhan tak ada permulaan. Kita ada mula. Tarikh lahir kita, mak kita, beranak kita, mula lah. Kemudian sudah kita tarikh mati. Ada tulislah siapa-siapa nama orang tu, tarikh lahir tahun sekian, tarikh mati tahun sekian. Kita ni ada permulaan dan ada kesudahan. Maka khidam satu perkataan yang menafikan Allah Ta'ala tu ada permulaan. Ada permulaan ni tak layak bagi Allah. Perkataan yang menafikan tu, lafaz tu namanya qidam. Ada kesudahan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap yang hidup semua mati, binasa. Kan? Kekallah wajah Tuhanmu, kekallah zat Tuhanmu yang punya keagungan dan kemuliaan. Makna kata ada kesudahan Allah Ta'ala ni atau binasanya Allah Ta'ala ni tak layak. Tak layak Tuhan binasa. Ada kesudahan. Maka lafaz yang menafikan Tuhan ada kesudahan itu namanya baqa. Zat Allah baqa, sifat Allah pun baqa. Zat Allah kekal. Maka sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar kekal sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Begitulah juga makna tuan-tuan sekalian. Kudrat, iradat, kehendak. Kehendak ni makna taksis, menentukan. Allah boleh menentukan apa yang Tuhan nak tentu. Apa yang berlaku ke atas kita, keadaan makhluk ni. Tuhan yang menentukan. Baik buruk, iman kufur, bahagia, celaka, menang, kalah, untung, rugi. Semua Tuhan yang menentukan pada azali. Sawabiqul himami la takriqu aswar al-akhdar, kata Syekh Ibn Atta'. Makna kata cita-cita kita yang tinggi. Sawabiqul himami, mendahului oleh cita-cita yang tinggi. La takriqu aswar al-akhdar, tidak akan boleh memecahkan tembok takdir Tuhan. Apa yang Tuhan takdir pasti akan berlaku. Tak usah buat macam mana lah. Tak usah buat macam mana. Apa yang Tuhan takdir tetap akan berlaku. Tuhan takdir pada azali. Tak pecah kota takdir itu dengan sebab makna kata hemah cita-cita kita, azam kita, gerak kerja kita yang hebat. Nak menunjukkan takdir Allah pasti akan berlaku. Jadi takdir Tuhan ni tak sama dengan kehendak manusia. Kehendak manusia tuan-tuan kadang-kadang jadi, kalau tak jadi. Jadi makna kata bila jadi itu makna muafakat dengan kehendak Allah. Kalau tak muafakat dengan kehendak Allah tak jadi juga. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma la mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh menghalang apa yang kau bagi. Bila Tuhan nak bagi, siapa tak boleh sekat. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi apa yang Tuhan sekat. Bila Tuhan sekat, siapa tak boleh bagi. Kalau Tuhan nak bagi, siapa tak boleh sekat. Wala radda lima qadaita,
Tak ada siapa boleh rad apa yang Tuhan qada. Qada Allah mesti berlaku punya. Siapa tak boleh sekat, siapa tak boleh halang. Kalau tidak, tuan-tuan, mereka boleh halang ribut topan lah. Sekali topan landa, mereka punya bandar-bandar putih habis, waya-waya semua padam api. Mereka tak boleh sekat. Wala yang fa'uzal jadi minkal jad. Yang mempunyai kekuasaan tidak boleh mendatangkan mudarat atau mendatangkan mudarat. Yang mendatangkan mudarat atau mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak dia tu makna qadim, kehendaknya tu kekal sampai bila-bila. Kita bicara pula satu lagi, tuan-tuan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang kita bicara panjang ni. Kalau kita kata Allah berkuasa, makhluk pun berkuasa. Tapi kuasa Allah tak sama dengan kuasa makhluk. Macam mana tak sama? Dikhabarkan oleh sifat-sifat salbiah. Sifat salbiah ni, tuan-tuan, mengkhabarkan, dipanggil sifat khabariah. Mengkhabarkan tentang zat diri Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Kita kata tadi zat Tuhan tak ada permulaan, tak ada kesudahan, tak sama dengan baharu. Sifat Allah pun tak serupa dengan baharu. Kudrat Tuhan tak sama dengan kudrat manusia. Kudrat manusia ni ada limit. Ada limit. Hang boleh angkat besi. Tu, angkat berat tu. Berapa? 200 kilogram. Lebih lagi letak 2-3 kilo, tak nak angkat dah. Tapi kuasa Allah tak ada sud. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat kuasa. Bukan qadirun. Qadirun. Qadirun ni amat berkuasa. Amat berkehendak. Amat mengetahui. Amat melihat. Amat mendengar. Apa mendengar? Apa melihat? Apa makna kata mengetahui? Semua disebut oleh para ulama kita sebagai inkisyaf. Inkisyaf ni makna kata terbuka. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala terbuka semua maklumat Tuhan tahu. Yang wajibat, mustahilat ataupun jaizat. Kita boleh tahu apa yang kita nampak aja, yang mampu kita fikir. Tapi Allah Ta'ala, pengetahuan Allah tak terbatas, amat mengetahui. Antum ta'lamu amillah. Kamukah yang tahu atau Tuhan yang tahu? Allah lah yang amat mengetahui. Ini kita akan bincang satu-satu. Cuma saya nak bagi gambaran pada tuan-tuan sekalian bahawasanya sifat tuan-tuan sekalian salbiah ni, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala, qiyamu ta'ala binafsih, wahdahniyah. 5 sifat ni menggambarkan, menceritakan kat kita perkhabaran macam mana zat Allah dan macam mana sifat-sifat Allah yang makni yang 7 tu. Lepas tu kata ulama, kalau nak diperincikan 5 kali 7 35. Kenapa? Satu-satu sifat makni tu dia ada 5 cerita dia. Saya buat contoh kudrat. Kudrat Allah tu qadim. Kudrat Allah tu baqa. Kudrat Allah tu mukhalafah. Kudrat Allah tu wahdaniyah. Kudrat khidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih. Kudrat Allah tu qiyamuhu ta'ala binafsih. Iradat, kudrat Allah juga adalah makna wahdaniyah. Dah 5. Mai pula iradat pula. Iradat Allah tu khadim. Kehendak Allah tak ada permulaan. Baqa, kehendak Allah kekal. Kehendak Allah tu mukhalafah, tak sama dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah Ta'ala tu khiyamuhu, dia berdiri sendiri, tak ada dengan kita nak buat satu, kita bincang mesyuarat. Bincang nak buat, kita nak buat apa yang kita nak buat, kita bincang. Allah tak bincang dengan siapa-siapa. Kehendaknya wahdaniyah, esa. Kan? Qiyamu, tak berdiri dengan yang lain. Mai pula kudrat iradat, ilmu Allah pun macam tu juga. Ilmu Allah Ta'ala khadim.
Seperti mana zatnya qadim, ilmu dia pun qadim. Tak ada permulaan. Baqa, ilmu Allah kekal sampai lama-lama. Kita bila tua sikit lupa. Tak perasan. Saya tuan kelas baru ni pergi Pulau Pangkok. Ada seorang lelaki mai jumpa saya. Assalamualaikum. Ustaz kenal ya? Jenuh fikir. Azhar bin Bakar, anak murid ustaz lu, ustaz mengajak kami di Jahannam. Mengajak Hamzah berapa? Tahun 70. Saya ambil SPM 69, 70 saya di Guru Tentara. Anak murid saya dah ada cucu dah. Jenuh balik rumah fikir baru dapat balik. Duk melengur sorang-sorang baru main balik tu. Dia punya cerita lama tu. Tahun apa? 70. Lah ni tahun berapa? 50 tahun dulu. Allah Ta'ala dia tu tak lupa. Balik kalau kita buat dosa, buat maksiat, tobat. Esok balik akhirat, Tuhan kan lupa. Dia korek balik semua apa yang kita buat. Sebab ilmunya baqa. Kan? Kekal. Kan? Kudratnya baqa. Semua baqa. Mukhalafah semua kita satu. Jadi bila 7 sifat ma'ani dengan 5 sifat makna sifat salbiah tadi ni, maka dah 35. Daripada benda tu kita nampak beza. Jauhlah kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kedin. Kita masuk pula bab af'al, perbuatan Allah. Semua ni penglihatan kita, pendengaran kita, semua ni datangnya daripada Allah Ta'ala. Apa yang kamu ada? Kita tak ada apa-apa tuan. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu saya cadangkan. Kan? Ni ilmu tauhid ni setakat mengesahkan iman kita. Jadi kalau nak capai makrifat yang sempurna, tuan-tuan kena tarik lah, berjalan, buat ibadat banyak-banyak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa nak bertemu dengan Tuhannya, nak mencapai makrifat yang sempurna, falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Tuhan dalam ibadatnya dengan segala sesuatu. Jalannya ibadat. Terutama bangun malam, baca Quran, zikrullah. Ni amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hambaku yang nak menuntut hampir kepadaku. Fal ya'mal amalan salihat, dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni tuan-tuan mendekatkan kita dengan Allah. Bila Allah sayang kita tuan-tuan, Allah dekat dengan kita, hatta uhibbahu, sehingga Allah kasih kat kita. Bila Tuhan kasih kat kita tuan-tuan, Allah tuangkan nur dalam hati kita. Kenal kita dengan Allah dengan kenal yang yakin, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita bersihkan hati kita. Lagi jernih hati kita tuan-tuan, lagi terang cahaya makrifah di dada kita. Macam kereta tuan-tuan, kalau lampu dia jernih, lagi terang benderang dia punya cahaya. Kalau lampu tu berkelabu, cahaya tak terang. Macam mana nak jernihkan hati? Dengan kita bertaubat, jauh daripada maksiat. Rajin berzikir tuan-tuan. Kerana kata ulama, zikrullah ni menjernihkan mata hati. Barulah tuan-tuan Allah campak kat kita nurul ma'rifah, nurul waridat. Inna nurra iza dakhalal qalba infasaha wansyaraha. Nur masuk dalam hati, maka dada akan lapang dan hati akan terbuka. Diterang benderangnya cahaya yang disuluh oleh Allah ke dalam hati kita. Jadi usuluddin ni setakat mengesahkan i'tiqad kita, jangan sampai kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat kekuatan iman, kita kena beramal ibadat tuan-tuan, banyak-banyak. Kan? Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kata musannif rahimallahu taala. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ni ayat Quran, wa huwas samiul basir.
Wa huwa dialah as-sami'. Sami' ni nama Tuhan. Sami' maknanya amat mendengar. Bukan mendengar, amat mendengar. Mendengar lain, amat mendengar lain. Kan? Amat mendengar dia inkishaf. Mendengar Allah Ta'ala. Basir, amat melihat. Dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Dengan dalam bentuk inkishaf. Jelas segala maklumat melalui pendengaran. Jelas segala maklumat melalui penglihatan. Ni kita tengok ni. Bila kita tengok orang berjalan mai kan. Jalan mai. Kalau jauh, siapa jalan mai masjid ni ha? Bila dekat sikit, oh, Pak Mat. Dia. Kita tahu dia Pak Mat dengan penglihatan. Itu makna kata basar. Bersifat basar, melihat. Dapat maklumat dengan penglihatan. Kalau kita tak nampak dia, siapa tu ha? Tak tahu siapa, tak tahu. Bila dekat, oh, Pak Mat. Macam mana hang tahu dia Pak Mat? Melalui penglihatan. Itu nama inkishaf melalui penglihatan. Ya tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naiklah Pak Mat. Macam mana kita tahu dia Pak Mat? Melalui panggilan dia. Suara dia. Kan? Kita jelas yang panggil itu Pak Mat. Itu melalui pendengaran. Ya. Tapi kita dengar berhajat suara. Tak ada suara mana nak dengar. Kita boleh melihat dengan mata, dengan cahaya. Cahaya ni pula tuan-tuan, kalau sekiranya cahaya tak terang, kita tak nampak. Berhajat pada cahaya. Terlampau terang pun tak nampak. Naik motor, jatuh parit. Kita tanya dia, awak hang jatuh gelap ke? Gelap apa Ustaz? Lori dia naik spotlight. Tolong buka saya, terjun parit. Terlampau kuat, terang pun tak nampak. Terlampau gelap pun tak nampak. Allah Ta'ala semut hitam, malam kelam hitam, atas batu hitam. Allah melihat di mana semut tu berada. Penglihatan Allah, penglihatan hakiki. Penglihatan kita tuan-tuan yang jenis baru ni berhajat kepada cahaya. Cahaya pula kalau lebih sangat pun dia tak boleh. Cahaya ada. Tapi kalau mata kita ada masalah, urat mata short satu cukup kan? Urat mata terputih satu, ya ahli sudah lah. Tak nampak. Maka penglihatan kita berhajat kepada sesuatu. Urat mata. Mata ni pula tuan-tuan, saya mengaji dululah. Saya mengaji sains dulu ni masa sekolah. Dia kata mata ni macam kamera. Jadi saya tengok ni apa ni sahabat kita ni. Gambar dia masuk mata saya, di belakang mata tu terbalik. Kepala dia bawah, kaki naik ke atas. Ya. Di sini ni ada medulla oblongata, otak kecil. Otak ni pusing sikit. Tapi cepatlah tuan-tuan. Kalau lambat tu dia hari ni tengok esok pagi orang nampak kaki ke bawah. Bawa kereta, nampak kereta semua naik tayar atas. Mampu kita. Dia pusing cepat. Jadi kita berhajat macam-macam. Hajat itu, hajat ini. Kan? Kalau mata pun bagus tapi urat mata ada masalah, tak boleh. Allah Ta'ala tak berhajat kepada urat mata ke cahaya ke apa. Allah melihat dengan sifat basar yang ada pada dia. Begitu juga mendengar. Cakap pelan-pelan, dia kata apa? Cakap terlampau deras, kita pun tak dengar. Hang buka balik, buka TV, buka full punya sound. Buka habis-habis, oh apa dia kata, kita tak tahu. Allah Ta'ala hang bisik dalam hati pun Allah tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni. Kita sebut bolehlah mendengar, melihat, berkuasa, itu pinjam-pinjam cakap saja. Hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kita ni Allah bagi pinjam zat
Bila bagi pinjam, Allah akan tanya lah. Contoh pinjam kereta orang, balik kampung, kereta baru beli. Orang yang kenal, orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal, oh ustaz beli kereta baru. Dia tak kenal. Yang kenal, pinjam tu. Yang kenal Allah, apa yang ada kita, semua kita pinjam. Bila pinjam, Tuhan akan tanya, penglihatan kamu guna untuk apa? Pendengaran kamu guna untuk apa? Percakapan kamu guna untuk apa? Kederat yang kamu ada, kamu guna untuk apa? Pasal apa? Pasal pinjam. Jadi kita gunalah seluruh, makna kata kudrat, iradat, hayat, samak, basar, kalam ni, kita gunalah sebaik mungkin. Makna kata sebab ini amanah Allah, pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah taala, artinya tiada mengumpamai akan dia Allah oleh sesuatu. Apa makna sesuatu? Syai'. Syai' ni sesuatu. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan jumpa perkataan asya'. Syai' itu dia punya singular dia, asya' tu plural dia. Kan? Plural dia. Jamak dia asya', mufrad dia syai'. Syai', asya' sama. Makna sesuatu. Apa makna sesuatu? Selain daripada Allah, semua panggil sesuatu. Sesuatu pun dia, makhluk pun dia, mungkin pun dia, hamba pun dia. Semua. Kita kena tahu Allah tu Khalik, pencipta. Kita ni makhluk dia, kena cipta. Lain daripada Allah, semua dipanggil makhluk. Makhluk. Hanya Allah Khalik, kita semua makhluk, hamba-hamba dia, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan buat, siapa tak boleh buat? Tuhan buat rumput, ada manusia boleh buat rumput? Tak ada manusia boleh buat rumput, walaupun selai. Walaupun selai berumput tak boleh buat lah. Allah buat padi, beras, ada manusia boleh buat beras? Kilang beras ada. Kilang nak buat beras tak ada. Masuk padi dia keluar beras. Mesin keluar beras. Kilang nak buat beras tak ada. Tak boleh buat. Apa yang Tuhan buat, siapa tak boleh buat? Rambut selai pun tak boleh buat. Titik darah pun tak boleh buat. Ada darah tiruan. Getah tiruan ada, darah tiruan. Tak boleh. Apa yang Tuhan buat, tak boleh buat. Semua ciptaan Allah ni dipanggil makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kadang-kadang dipanggil mungkin. Pada waktu imkan, waktu dululah, belum kita dijadikan ni, ruh kita pun tak ada lagi. Kita tu waktu imkan. Mungkin kita ada, mungkin tak ada. Waktu imkan. Maka disebut kita ni mungkin. Mungkin ada tuan-tuan, ada mungkin maujud ba'dal adam, ada mungkin ma'dum ba'dal wujud. Kita ni dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin yang ada dulu tak ada. Ada mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin tu sekarang tak ada, dulu dia ada. Macam bapak-bapak kita, dulu ada, sekarang tak ada. Dia panggil mungkin ma'dum ba'dal wujud. Kita ni mungkin wujud, mawujud ba'dal adam. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Semua ni mungkin. Semua ni syai'. Semua ni makhluk. Kita ni semua hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba tak boleh perhambakan diri kepada hamba. Tak boleh. Kita layak memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Junjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh perintah Allah taala. Sebab kita bersifat dengan sifat kehambaan, hanya Allah saja bersifat dengan sifat ketuhanan. Lepas tu kita kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang bersifat sifat ketuhanan melainkan Allah. Maka kepada Allah sajalah layak kita menghambakan diri kita kepadanya. Yang lain tak payah.
Lain semua serupa macam kita. Dia akan mati, dia lemah, dia apa, semua kekurangan. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi kata musannif rahimahullah taala, dan bahagi yang ketiga dipanggil sifat wujudiyah. Dinamakan sifatnya sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Lepas dah kita faham semua tuan, kita akan bicara pula sifat dinamakan sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat ma'ani tuan-tuan dikhabarkan oleh sifat salbiah ada 5 benda. Kalau kita ambil kudrat sebagai contoh, kudrat Allah tak ada permulaan, qadim, qidam. Kudrat Allah tak ada kesudahan, baqa. Kudrat Allah tuan-tuan mukhalafatuhu, dia tak serupa kudrat manusia, kudrat makhluk. Kudrat Allah qiyamuhu ta'ala binafsi, dia tak berdiri, dia berdiri dengan sendiri, tak berdiri dengan yang lain. Kuasa kita berdiri yang lain. Hang jadi menteri, hang kena masuk pilihan raya, orang tak undi hang tak jadi menteri. Allah Ta'ala tak ada siapa undi dia jadi Allah. Mai kita undi Allah kah? Allah berpakat satu dunia, hang tak mau semayang, tak mau taat Allah, Allah pikir tak cacat, tak kurang kekuasaan dia. Kan? Karena Allah qiyamuhu, dia berdiri sendiri, dia tak berhajat pada makhluk. Makhluk yang berhajat pada dia. Makhluk berhajat pada kuasa Allah, Allah tak berhajat kepada kuasa makhluk. Qiyamuhu, mukhalafah, tak sama kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Wahdaniyah, esa Allah pada sifat yang berkuasa hanya Allah. La qadirun alal haqiqati illallah, tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Ini dipanggil sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani ni tuan-tuan. Imam Ghazali bangsakan dia sebagai sifat wujudiyah. Dia kata sifat wujudiyah. Ya. Yang ketiga iaitu sifat wujudiyah, yang wujud, yang ada sungguh pada diri Allah. Kalau Tuhan buka hijab tuan-tuan, kita boleh melihat sifat kudrat tu memang ada pada diri Allah, tak bercerai tanggai dengan diri Allah kalau Tuhan izin. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ketika mana pada hari itu, wujuhun yauma izin nadhirah, muka mereka tu berseri-seri. Orang beriman yang dikasihi oleh Allah Ta'ala masuk syurga, ketika itu muka mereka berseri-seri ila rabbiha nazirah, di mana mereka melihat akan Tuhan mereka. Allah bagi tuan-tuan satu nikmat yang cukup besar. Di akhirat besok, orang ni dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat diri Allah, zat Allah. Kalau seseorang manusia tu betul-betul kasih dan cinta pada Allah, Allah bagi izin melihat wajah dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah pada malam Mi'raj. Tuan-tuan, Nabi diangkat oleh Allah daripada Sidratul Muntaha, naik Mustawa sampai Hadratul Qudsi. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi terpandang Allah Ta'ala. Allah izin Allah, Nabi Muhammad melihat wajah Allah. Tak ada satu manusia, makhluk pun tuan-tuan, ketika dia hidup boleh melihat Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malu sujud Allah. Maka Allah kata, Muhammad, angkatlah kepalamu, minta apa kamu nak minta. Hei, kalau kita lah nak minta apa? Agak-agak minta apa? Perdana Menteri. Nabi tak minta, tuan. Nabi kata, ya Allah, engkau jadikan Ibrahim kekasihmu, kau jadikan Musa berkata-kata denganmu, kau beri Nabi Ibrahim kerajaan yang besar, dan kau jadikan dia khalilmu, kekasihmu. Kau angkat
Nabi Isa, kau bagi Nabi Daud boleh melembutkan besi. Kau jadikan Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi tak minta apa. Maknanya dekat aku ni yang nak bagi apa pun tak apalah ya Allah. Oi, aku terima. Apa Tuhan bagi kat Nabi? Qad taqaltuka habiban. Ku jadikan kamu Muhammad kekasih aku. Tu Nabi dapat gelaran Habibullah tu. Jadi orang yang Tuhan kasih diizin oleh Allah Ta'ala melihat wajah Allah Ta'ala di akhirat besok. Oleh itu mari sama-sama kita cari jalan untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang bahasa wujudiyah. Sifat tu ada sungguh pada Allah. Macam kita tuan-tuan, saya boleh bercakap pasal apa? Sebab dekat saya ni ada sifat kalam, berkata-kata. Dia ada pada diri saya, tak tanggai pada diri saya. Cuma bezanya kalam Allah sentiasa kekal. Kita esok mati nak bercakap apa dah. Sifat mendengar, basar ada. Tuhan letakkan satu kuah di telinga kita ni, boleh mendengar. Basar, melihat, boleh melihat. Tuhan letakkan kuah sifat melihat tu pada mata kita, maka kita boleh melihat. Kalau sifat ini Tuhan tak letak, ada orang ada mata tapi dia buta. Pendengaran kita begitulah. Kederat ni, saya boleh mangkit, boleh berjalan, boleh buat itu, buat ini. Kerana Tuhan letak satu khudrat, kuah, kekuatan pada diri saya, boleh duduk, boleh berjalan, boleh dan sebagainya. Allah Ta'ala wallahu alam. Tapi kata ulama, sifat ma'ani, sifat bangsa wujudiyah yang ada sungguh pada diri Allah, tak bercerai tanggai dengan diri Allah. Seperti mana zatnya kekal, maka sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam kekal selama-lamanya, seperti mana kekalnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu wallahu alam. Maka dinamakan sifat wujudiyah yang bangsa ada pada diri Allah, tak bercerai tanggai dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dinamakan juga oleh para ulama, dia kata di sini ya, dinamakan juga sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani yang memberi makna. Apa makna Tuhan kalau buta, kalau lemah? Apa makna raja kalau tak ada kuasa? Tak bermakna dia raja. Kan ada sahabat seorang tu, dia kata dia Raja Melaka. Raja Melaka, nama saja Raja Melaka, tak ada kuasa, tak berdaulat. Raja Sulu kan, ada Raja Sulu. Sabala ada Raja Sulu, tapi dia tak ada kerajaan. Apa makna Tuhan kalau tak ada kuasa? Maka bermakna ketuhanan itu bila ada kuasa. Berkehendak, mendengar, melihat. Ini namakan sifat-sifat yang bangsa ma'ani. Yang ada 7 tadi ni. Kita ada kuasa, tapi kuasa kita terhad. Kita melihat kita terhad. Mendengar kita terhad. Semua terhad. Hakikatnya Tuhan bagi pinjam dan Tuhan boleh tarik balik, insya-Allah. Itulah lebih kurang tuan-tuan, lebih bagi faham lebih pada tu saya pun tak reti ya. Sebab itulah saya boleh bagi faham pun. Tapi kalau tuan-tuan tak jelas, bolehlah sembang-sembang di luar sana tu. Kan? Boleh sembang-sembang. Yang pentingnya saya cuba memperjelaskan 7 sifat ma'ani ini dikhabarkan oleh 5 tadi sifat salbiah. Sifat salbiah ni cerita pasal sifat ma'ani yang 7. Tiap-tiap satu 5 benda cerita, bila 7 sifat ada 75. Begitu juga 5 sifat salbiah ni menceritakan tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala qadir, kekal, mukhalafah, berdiri sendiri dan bersifat esa. Zat Allah, zat yang esa, tidak berbilang-bilang. Itulah yang kita boleh dipahamkan oleh ulama-ulama usuluddin kita, insya-Allah. Saya berhenti tantu dulu. Macam biasalah tuan-tuan, barang jualan dan bantuan untuk pondok saya di Pangkok sepi baru ni, nampak tengah duk buat lah. Lah dah kering sikit dah. Dulu hujan hari-hari di Pulau Pangkok, bukit beruntuh tuan, lori nak lalu pun tak boleh. Ni dah mula kering dah. Yang kedua, saya ingat tuan-tuan ada ramai puasa kot. Puasa Rejab. Bulan Rejab ni ramai orang puasa. Rejab, Syakban, Ramadan.
Saya bawa banyak sikit telur masin hari ni. Kerana hangpa makan sok, tak ada telur masin tak syok. Ada telur masin. Bawa telur masin, kita belah itik sendiri, kita proses sendiri, insya-Allah bersih tuan, insya-Allah. Belian tuan-tuan dan juga derma untuk pondok di Pulau Pangkok tu, saya ucap banyak terima kasihlah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Waqtin bis salihati a'malana, tawaffana muslimin, tawaffana muslimin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin.